Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azra Fakihah binti Muhammad Azizi daripada Sekolah Kebahasaan Kedah, Temerloh Pahang. Kod sekolah saya CBA 7020. Pada hari ini, saya akan membicarakan mengenai buku pilihan saya. Anak Cina berkebaya nyonya, ayu sungguh menawan hati. Kunang pesisir moten, judul bukunya. Ayu kawan-kawan kita hayati. Buku Kunang Pesisir Moten ini ialah hasil buah fikiran Raiha Bahudin dan diterbitkan oleh Nubuk pada tahun 2015. Buku ini mempunyai 212 muka surat bercetak dan mempunyai 21 bab. Saya memilih buku ini kerana buku ini bersesuaian dengan semua peringkat umur. Malah, jalan ceritanya juga mudah dipahami, menarik dan mendebarkan. Saya dapat mempelajari banyak kosakata melalui buku ini. Kawan-kawan pernah pergi ke Kampung Moten di Melaka? Kalau naik river cruise di Sungai Melaka, pasti dapat melihat Kampung Moten yang berada di tepi sungai itu. Cerita ini berlatar belakangkan Kampung Moten pada tahun 1984. Pada ketika itu, Kampung Moten hanyalah sebuah perkampungan di tepi sebatang sungai kotor dan dipenuhi dengan sampah sarak. Malah turut menjadi habitat spesies ketam lumpur Uca anulipis. Dalam bab awal ini menceritakan watak utamanya iaitu dia, seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang berambut gerbang comot kerana suka menangkap ketam. Namun siapa sangka di sebalik penampilannya itu dia merupakan seorang pemikir jenis visual. Dia mempunyai sahabat baik sejak kecil iaitu Adi. Adi selalu menolong ibunya berjual kuih popia dan cucur udang. Dan di seberang jambatan terdapat perkampungan Cina Hokkien dan Baba Nyonya. Namun, dia dan Adi tidak pernah menjejakkan kaki di kampung Cina tersebut. Cerita berkembang di dalam bab 4. Apabila berlaku kematian seorang kanak-kanak akibat lemas di kampung Cina, dia dan Adi pergi ke sana secara senyap-senyap. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Lim dan mula menjalinkan persahabatan. Di sana juga, bakat dia sebagai seorang detektif terselah apabila dia berjaya menyelesaikan kes kematian akibat lemas itu. Persahabatan mereka bertiga semakin erat. Banyak perkara yang mereka lakukan bersama-sama, termasuk berkongsi idea untuk mengolah resepi kuih popia nyonya keluarga Lim untuk dijual di Kampung Moten. Manakala cucur udang Ibu Adi pula dijual di kampung Cina. Perniagaan mereka semakin berkembang sehingga ke kampung Jawa. Hasil jualan kuih pada awalnya hendak digunakan untuk membeli peralatan melukis poster. Namun, dia membuat keputusan mulia iaitu dengan menyerahkan wang tersebut kepada ayah Lim yang jatuh sakit. Konflik bermula apabila pada suatu hari berlakunya kes kecurian misteri barang kemas pusaka di Villa Sentosa milik Tuan Haji Ibrahim. Malangnya, Lim telah dituduh sebagai pencuri oleh Pak Jasmi, orang kanan Tuan Haji Ibrahim. Dia dan Adi perlu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Lim dan membersihkan nama baik keluarganya. Penyiasatan giat dilakukan. Akhirnya, identiti pencuri yang berwajah gaib itu ialah Tam. Tam juga merupakan seorang pemikir jenis seperti dia. Tam menggunakan koordinat dan tidak berkomunikasi secara terbuka dengan pembeli barang antik yang membeli barang antik hasil curiannya. Demi mendapatkan semula barang yang dicuri, dia akhirnya terpaksa bersetuju dengan syarat Tam untuk bertarung perlawanan laga ketam. Seperti buku bertemu ruas, dalam perlawanan sengit itu, ketam pilihan dia akhirnya berjaya menewaskan ketam yang dipilih oleh Tam. Tam mengotakkan janjinya untuk memulangkan barang curi tersebut. Dia akhirnya berjaya membersihkan nama baik Lim dan keluarganya. Pengajaran daripada buku ini ialah persahabatan yang ikhlas ialah persahabatan yang tidak mengira agama ataupun bangsa. Selain itu, kita juga perlu melayani kanak-kanak dengan baik kerana mereka juga mempunyai bakat dan keistimewaan yang tersendiri. Buku ini sesuai dibaca oleh mereka yang mementingkan semangat setia kawan. Tunggu apa lagi kawan-kawan? Ayuh dapatkan buku ini. Sebelum saya mengundurkan diri, dengarkan dedangan syair daripada saya ya. Mari kawanku baca
membaca selalu. Bersama kita menambah ilmu, tiada rugi akan dirimu. Akal bercambah, hidup dipandu. Sekian, terima kasih.